Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bersyukur kita kehadrat Allah SWT kerana pada pagi ini kita masih berkesempatan untuk bersama-sama dalam program Titian Kasih. Yang saya hormati Cikgu Anita, Guru Besar SK Pekan 1. Rakan-rakan penolong kanan, Cikgu Airul, penolong kanan pentadbiran. Cikgu Normah, penolong kanan HEM. Cikgu Faizal, penolong kanan pendidikan khas. Ibu bapa, ustaz-ustaz, guru-guru, ibu bapa dan murid-murid yang saya kasih sekalian. Alhamdulillah, dalam program Titian Kasih ini, saya, Cikgu Ismit, penolong kanan co-curriculum, diberi kesempatan untuk memberikan sepatah dua kata sebelum kita bersama-sama menjalani PDPR. Jadi program Titian Kasih dan PDPR ini akan dilaksanakan bila sahaja PKPB sekarang ini berlangsung, di mana guru-guru dan murid-murid berada di rumah. Walau bagaimanapun, PDPR ini dilaksanakan untuk memastikan kelangsungan pelajaran dilaksanakan. Jadi murid-murid, ini menunjukkan bahawa ilmu itu sangat penting, ya. Walau bagaimanapun, kesihatan murid-murid lagi lebih penting sehingga sekolah ditutup. Jadi untuk memastikan murid-murid sentiasa dapat menuntut ilmu, dapat belajar walaupun berada di rumah, walaupun sekolah tutup, maka PDPR ini dilaksanakan. Sebelum itu, cikgu ingin mengucapkan salam takziah dan semoga sentiasa bersabar diucapkan kepada rakan-rakan murid kita yang telah didapati positif COVID ini. Cikgu berharap adik-adik bersabar dan insya-Allah, ya, semua adik-adik ini akan sihat seperti sedia kala dan kita insya-Allah akan berjumpa semula bila PKP ini tamat. Kepada murid-murid yang memakai gelang, ya, pastikan, ya, nasihat cikgu ini, janganlah pula adik berjalan-jalan sehingga pergi ke rumah jiran. Ini sangatlah tidak baik kerana adik-adik boleh didenda sebanyak RM1,000. Dan adik pun tahu bila didenda RM1,000 dan duit RM1,000 ini kalau dibayar ataupun dibelanjakan kepada keperluan lain, itu lebih menguntungkan berbanding jika adik tidak bertanggungjawab, tidak menjaga SOP sehingga didenda sebanyak RM1,000 tersebut. Jadi marilah kita berpandangan positif, ya. Mengapa PDPR ini berlangsung, ya, walaupun cikgu tidak bersua muka dengan kita, walaupun kita tidak bersua muka macam belajar di kelas. Kerana bagi cikgu, ya, jika PDPR ini berlangsung, sebenarnya dia akan mengajar ataupun mendedahkan murid-murid untuk mendapatkan sumber-sumber ilmu walaupun bukan dengan cikgu. Sebab cikgu itu hanyalah seorang fasilitator, ya, yang akan membimbing murid, ya. Manakala murid-murid sebenarnya boleh mendapatkan sumber lain seperti daripada internet. Banyak kelebihan kalau murid-murid ini mahir dalam IT, ya, sebab zaman sekarang ini siapa yang cepat mendapatkan maklumat, sumber maklumat daripada internet adalah orang yang untung berbanding mereka yang ketinggalan, ya.
Sebab kalau kita mendapatkan maklumat daripada buku atau majalah atau surat khabar, ya, berbanding kita mendapat maklumat daripada internet, ya, maka orang yang mendapat sumber maklumat daripada internet itu sebenarnya boleh mendapatkan pelbagai maklumat dan lebih cepat berbanding yang mendapatkan maklumat dari surat khabar. Cuma masalahnya atau cabarannya ialah murid-murid akan terdedah kepada bahan-bahan yang berunsur lucah, ganas dan yang tidak sesuai dengan murid, ya. Jadi kepada murid yang sudah ada ilmu bimbingan daripada ustaz-ustaz, ya, pengetahuan sedia ada daripada guru-guru yang mengatakan tidak baik kita meneroka bahan-bahan yang seperti lucah dan ganas itu. Kita hanya mengambil bahan-bahan yang baik sahaja. Ya, kita elakkan kita tersasar. Ya, ibu bapa pun akan bernasihat begitu juga. Tiada ibu bapa yang mahu anak-anaknya bersikap begitu. Jadi patuhilah nasihat ibu bapa, patuhilah ajaran agama, ya. Sebab adik-adik ini adalah harapan generasi yang akan menerajui negara pada masa akan datang. Jadi pastikan, ya, juga bila berada di rumah, ya, adik sentiasa aktif, sentiasa cergas, bersenamlah, ya, dan jangan pula asyik menonton televisyen ataupun bermain game, sehingga bila disuruh oleh ibu bapa, adik hanya mengatakan nanti. Tidak baik adik-adik bila begitu, sebab ia akan menghampakan ibu bapa, menghampakan adik-beradik yang lain, dan sudah pasti barangkali akan menjawabkan keadaan tidak harmoni. Mungkin ibu bapa akan marah kepada adik-adik sehingga adik-adik menjadi bosan berada di rumah. Sepatutnya PKP ini amat baik kerana kita akan berkumpul bersama keluarga. Jadi dia akan menjadikan suasana itu bahagia kepada adik-adik bila berada dalam keluarga yang harmoni, bila mana adik-adik memberi kerjasama yang baik kepada ahli keluarga. Jadi insya-Allah bila sudah PKP ini tamat, kita akan berjumpa lagi, ya. Dan pastikan, ya, adik-adik bila bersekolah nanti seperti yang cikgu selalu ingatkan, cikgu selalu pastikan bila berada dalam kelas, adik-adik mestilah menjaga SOP. Jangan merapat kepada rakan-rakan lain ataupun kawan-kawan di kelas murid-murid. Bersentuhan, rapat-rapat, kerana selagi vaksin COVID ini tidak dijumpa, maka seperti sekarang ini, ya, yang adik-adik tahu, di Labuan sendiri sudah ramai yang positif. Jadi pastikan bila sekolah dibuka, ya, selagi vaksin belum dijumpa, selagi itulah adik-adik mestilah bekerjasama dan bertanggungjawab untuk memastikan adik-adik bekerjasama, bertanggungjawab untuk memutuskan pandemik COVID ini. Jadi daripada cikgu, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.